Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan analisis kita ya. Kita ada masa yang tak berapa lama. Kita nak tengok tajuk-tajuk yang kita nak fokus. Saya pilih 10 tajuk lah kalau sudah sempat Kalau lebih tak apa paling kurang 10. Hari ni kita nak mula pelajar kita nak ambil tahu tajuk dan subtopik yang kita nak ulang kaji. Kita mulakan dengan bab 1. Pelajar boleh buka modul tiket 2 week 3 yang pelajar ada. Boleh buka soalan percubaan yang pelajar ada. Dan ini kita nak tengok mana tajuk-tajuk yang perlu kita berikan perhatian dalam bab 1 Kalau kita tengok dalam SPM tahun lepas pelajar, bab ini yang disoal ialah sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan kalau kita tengok dalam percubaan, tak ada negeri yang soal sistem pentadbiran ni. Tak ada. Yang ada disoal ialah undang-undang dan juga peranan rakyat. Kita akan tengok nanti Dan kalau kita tengok trend soalan sistem pentadbiran ini soal 2 kali pelajar. SPM 2021 dan juga SPM 2022. 2021 tu ulangan. Jadi kalau kita nak baca, kita dah tahu dah, saya nak bagi fokus mana. Dekat nota awak yang awak ada, nota tu, saya nak tumpukan tajuk undang-undang. Apa yang disoal dalam percubaan Perak. Kalau kita tengok pelajar, dalam percubaan yang ada, tak banyak negeri pun soal tajuk ini. Perak, Johor, Kedah, itu undang-undang. Terengganu 1.4 pemerintah dan rakyat. Apa peranan pemerintah? Kita dah soal dalam pertengahan tahun dah soal tajuk ini. Peranan pemerintah, peranan rakyat, Sabah, pemerintah, rakyat dan ada Wa'adat pelajar. Dan Selangor sekali lagi undang-undang. Jadi hari ini kita nak tengok, pelajar boleh tengok, boleh buka modul tiket 2 week 3 awak. Dan saya akan paparkan tengok di depan. Soalan yang kita akan buat bersama-sama. Walaupun kita dah buat banyak kali. Tahniahlah kepada cikgu ni. Saya gunakan bahan yang dibina oleh rakan guru. Baik. Cuba kita tengok. Ini soalan negeri Perak pelajar. Betul? Betul. Kalau tengok pada soalan percubaan pelajar, senaraikan 2 undang-undang yang diguna pakai. Saya dah bagi tahu dah. Soalan ini pelajar tak boleh salah. Terus kita letak apa dia? Hukum, kanun, Melaka. Dan Undang-Undang Laut Melaka. Good. Dapat macam ini cukuplah. Tak ada lagi undang-undang lain. Cikgu boleh tambah lagi dah. Tak ada. 2 je. Baik, 2. Bagaimana hukuman atas perbuatan jenayah? Baik, pelajar. Tengok soalan itu. Kita akan garis kata kunci dulu. Hukuman atas perbuatan jenayah yang dilaksanakan di Undang-Undang A. Saya dah bagi tahu dah pelajar. Apa jawapan ni? Apa jawapan ni pelajar? Siapa nak bagi jawapan? Jadi kita ada 2 ni, hukum kanun, laut. Yang pertama kita ada kata kunci apa pelajar? Tengok jawapan awak. Hukuman yang dia mesti ada hukuman yang setimpal. Saya letak dalam nombor je lah. Hukuman yang setimpal. Okey. Bermaksud apa hukuman setimpal ni? Jenayah. Seperti mencuri. Kalau bunuh, bunuh. Jenayah seperti mencuri, membunuh. Ada hukuman dia lah. Contohnya kalau bunuh, jadi bunuh. Kalau atas laut, ada undang-undang yang setimpal juga. Bermaksud, mereka mesti apa? Patuh kepada arahan nakoda. Pemerintah di atas kapal nakoda lah. Bermaksud, di atas kapal ni dia tak banyak. Contohnya mencuri. Ada hukuman mencuri. Dia tak adalah membuli tak ada. Waktu itu tak ada istilah membuli. Jadi, yang ini pelajar boleh tengok kepada soalan. Ini mungkin atas, ini mungkin hukum kanun Melaka.
Yang ketiga, markah kita 4 pelajar. Jadi pelajar tengok. Oh, kalau undang-undang laut macam mana? Setimpal juga. Tetap setimpal. Apa yang kita kenakan dengan hukuman? Apa dia pelajar? Seperti mencuri, engkar perintah nakoda. Itu hukuman-hukuman dia. Itu kita nampak, sini senang lagi. Sekurang-kurangnya pelajar dah dapat 2 markah di sini, betul? Tapi cikgu di sini saya agak tak dapat markah lah. Tak apa. Kita ada lagi markah kita di senang sini. Kebanyakan pelajar soalan yang keluar, mesti ditanya tentang apa ini? Ini apa dah? Hukum negara. Kalau kita tengok buku teks, pelajar buka bab 7. Betul buka bab 7? Dia ada rukun negara bukan? Saya minta pelajar bab ini, pelajar tolong baca betul-betul dan faham. Jangan awak menyesal lah. Rukun negara bab 7, tolong tengok. Dia akan diperincikan satu-satu. Kesan. Nama pun kesan. Pengamalan prinsip tersebut. Bila sebut kesan, selalu kalau kebat ini kita guna kaedah apa? P-E-S. Simple. Apa kesan kepada politik kalau rakyat kita ni memahami, mematuhi, meletakkan undang-undang di tahap yang tertinggi? Ya, politik maju ke? Politik kita mungkin stabil. Mungkin maju. Tak apalah kita letaklah istilah maju. Mantap. Bila politik kita stabil, pelajar, apa jadi kepada negara kita dari segi ekonomi? Barulah ekonomi kita akan berkembang. Kenapa berkembang? Barulah mungkin kita nak bagi huraian di sini. Kenapa berkembang? Banyak pelabur datang. Bagi contoh, pelabur mana? Pelabur daripada negara China. Yang buka tak catat langsung. Itu macam mana? Itu yang dapat markah gagal. Contoh daripada negara China. Bagi contoh, industri pemotoran. Cantik dah. Kesan kepada sosial. Kalau rakyat kita patuh pada undang-undang, apa jadi pelajar? Apa jadi pada negara kita? Aman. Harmoni. Pelancong ramai datang. Ini simple. Tapi ada juga yang salah soalan ini. Ada juga yang salah. Sebab soalan Perak ni kita tengok, senang saja ni kita nampak ni. Sebab dalam modul tiket to Web 3, kalau pelajar tengok, tengok buka modul, kita ada yang pertama tu pelajar. Yang pertama tu ditanya, sistem pentadbiran hukum kanun. Bagaimana undang-undang dapat mewujudkan sebuah negara sejahtera? Inilah jawapan dia juga. Dia kembali hari ini juga jawapan. Okey. Ini Perak. Wah, Perak clear lah. Kalau dia kata muka surat berapa? Muka surat 54. Ni Q Kartina. Bagus ni. Baik. Yang kedua, negeri mana ni? Negeri Melaka. Dia katakan 2 perkara yang terkandung dalam hukum kanun Melaka. Saya minta pelajar cuba tengok nota-nota awak. Apa jawab?